Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Zarif. Hari ini kita akan bincangkan tajuk penderaan dalam keluarga, pendidikan kesihatan tahun 5. Untuk tajuk penderaan dalam keluarga, anda boleh rujuk buku teks, buku surat 84 dan 85. Penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Yang kedua, penderaan seksual. Yang ketiga, penderaan emosi. Dan yang keempat, pengabaian. Penderaan fizikal. Penderaan fizikal ialah kecederaan akibat tumbukan, tamparan, sepak, cekik dan pukulan, sama ada menggunakan tangan, menggunakan kayu atau objek-objek lain pada mana-mana bahagian badan. Ada kanak-kanak dia kena penderaan, dia kena pukul dengan batang besi. Ada yang kena cucuh dengan api rokok. Jadi kalau penderaan ni dilakukan yang meninggalkan kesan pada tubuh badan, yang ini kita kenali sebagai penderaan fizikal. Penderaan seksual. Penderaan seksual ialah sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Penderaan seksual contohnya ialah mempengaruhi atau memaksa kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi penderaan seksual ni berlaku selalunya pada bahagian tubuh badan yang tidak patut disentuh ataupun dilihat oleh orang lain, seperti organ genital dan juga bahagian dada. Penderaan emosi. Contohnya, memperkecilkan seseorang seperti membuli di sekolah, tabiat suka mengenakan dan menjatuhkan maruah diri orang lain, memperkecilkan dan memalukan orang lain, ataupun mengurung kanak-kanak dalam almari gelap. Pengabaian. Contohnya, tidak menyediakan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain keperluan asas kepada kanak-kanak. Kedua, tidak menyediakan pendidikan, iaitu sekolah dan tadika untuk kanak-kanak. Jadi pengabaian ni berlaku apabila kanak-kanak itu tidak dipedulikan. Dia punya keperluan asas, tempat tinggal, makanan, pakaian tidak diberi perhatian, dan juga kanak-kanak ini juga dikira sebagai diabaikan sekiranya mereka tidak dihantar ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya bermula dari prasekolah. Sekiranya kita dapat mengenal pasti penderaan dalam keluarga telah berlaku terhadap diri kita ataupun kepada rakan-rakan kita, kita dapat lakukan 4 langkah untuk membantu mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita boleh laporkan kepada guru. Yang kedua, kita boleh laporkan kepada jiran tetangga. Yang ketiga, kita dapat laporkan kepada ibu bapa atau ahli keluarga yang lain sekiranya kita didera. Dan yang keempat, laporkan kepada pihak berkuasa seperti polis ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi sekiranya awak dapat kenal pasti masalah penderaan dalam keluarga, kita boleh laporkan kepada orang yang terdekat dan orang yang kita percayai. Untuk membuat aduan tentang penderaan dalam keluarga, kerajaan telah menyediakan satu talian yang dikenali sebagai talian kasih. Caranya ialah dengan mendial nombor 15999 ataupun boleh menerusi aplikasi WhatsApp di 0192615999. Talian Nur atau talian kasih ialah pusat panggilan kerajaan yang mengendalikan panggilan orang ramai berhubung perkara kebajikan dan masyarakat. Aduan mengenai penderaan, bantuan kebajikan, keganasan rumah tangga, pembuangan bayi atau untuk mendapatkan khidmat kaunseling boleh didapati dari talian kasih 15999. Jika anda dapati
anda ialah salah seorang mangsa penderaan dalam keluarga, anda perlu berani mengatakan tidak. Berkata tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang. Berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Berkata tidak kepada cercaan atau dimalukan di khalayak ramai. Berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli dan berkata tidak kepada sebarang ejekan. Kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan diri. Bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik, memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat, merangsang minda dan daya ingatan yang baik, mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal, pengurusan diri lebih terancang, menjamin hubungan sosial yang baik dan membentuk sikap sabar dan bertolak ansur. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cikgu Zarif. Bye.